Okey. Sekarang batik memang menjadi satu perkara yang sangat penting di Malaysia. Setiap Khamis kami pejabat awam kena mengenakan pakaian batik di pejabat, dan batik Malaysia ini banyak, Kelantan, Terengganu dan sebagainya. Jangan salah faham ya. Batik ni sebenarnya banyak. Betul. Di Asia ada batik Thailand, batik Indonesia, batik Malaysia. Betul. Tetapi dan juga batik Sarawak. Itu yang menariknya. Tapi itu semua biasa. Biasa. Biasa ya? Yang luar biasa bila ada batik berinspirasikan sari. Luar biasa kan? Diinovasikan lah. Betul. Bercakap mengenai batik, saya pun hari ini menggunakan kain batik juga, tetapi batik diinspirasikan menjadi skirt. Itu pun antara yang saya rasa sesuatu yang menarik juga. Dan macam Mbak kata Helena tadi, batik diinspirasikan ataupun direvolusikan. Itu topik yang begitu menarik, yang santai kita nak kongsikan hari ini untuk memudahkan kepada mereka di luar sana bahawa fashion itu tak ada hadnya, asalkan kita ni kreatif. Okey, dan untuk memartabatkan warisan budaya Malaysia melalui fashion, topik yang kita akan kupaskan hari ini, kita membawakan seorang si cantik manis dan juga merupakan Miss Malaysia Indah Tourism 2007, sekaligus merupakan pengarah BK Nair Resources, iaitu BK Nair. Selamat datang di studio diucapkan. Selamat pagi. Ini pun cantik juga BK. Apabila batik direvolusi menjadi cardigan. Dia corporate jacket. Corporate, Oh, jacket. There's a jacket actually. Dan kita faham bahawa acara ini, Nawara Heritage Fashion Showcase ini telah pun berlangsung pada 14 Oktober 2023 di Kompleks Kraftangan. Dan kita nak tahu apa sebenarnya inspirasi Nawarasa Heritage Fashion Showcase ini. Okey, pertama sekali untuk Nawarasa Fashion Showcase ni kita nak mengangkatkan kita punya local material, kita punya local textile. So kita basekan kain-kain yang dipakai untuk designing adalah batik, songket, batik Malaysia batik Malaysia, songket dengan Malaysian silk. Tapi kena ada inspirasi kan, bila kita nak create satu fashion, nak createkan satu baju, kena ada inspirasi. So okey, kebaya dah buat, baju kurung dah buat dekat Malaysia, apa lagi kita boleh Malaysianize kan. So I came up with the idea, I kata apa kata kita inspirasikan sari tapi guna material Malaysia. So jadilah sari Malaysia. Faham. Mungkin saya dah dapat bayangkan. Bayangkan batik Kelantan tu dijadikan sari. Sari cantik sebenarnya. So hari-hari yang event tu kita ada sari daripada songket pun ada juga. Kita drap pakai songket pun ada juga masa tu. Untuk menampakkan ia lebih premium nampakkan lebih premium, nampakkan lebih Malaysian. Dan bagaimana sebenarnya penganjuran ni, proses penganjuran Nawarasa Heritage Fashion Showcase ni? Okey, kita ada 11 designer, okay, local designer, 11 local designer, and then kita ada 40 model. Looks dia, kan designer kena come out dengan looks dia kan. So kita ada 77 look hari tu. So 77 look yang berinspirasikan sari yang memakai material Malaysia. Boleh kita tahu tak antara mereka fashion yang terlibat dalam untuk menghasilkan 70 look sari ni? 77 ni. 77. Okay. Random Mune dia daripada Dimu Design. Jan's Collection. This is from Jan's Collection. Okay, and then kita ada Linda Isa, and then kita ada Nina Abdullah, and then kita ada Zendra. Alamak ni tiba-tiba tanya tak ingat kan. Tapi kita ada 11. So diorang semua memang how to say memang expert pembatik. Macam Dimu Design, dia dah 76 tahun. Dia dah 40 tahun jadi designer, and dia pembatik juga. So maksudnya dia akan create batik dia sendiri dan dia akan buat baju juga. So on that day, hari-hari yang dia present dia punya baju-baju dia masa Nawarasa tu, dia ada lengga juga. Lengga batik bukan lengga-lengga yang Indian, dia macam Malaysian lengga lah maksudnya. Kan lengga Bollywood kan. Tapi dia buat dia block dengan batik. Menarik, sesuatu yang menarik, sesuatu kreatif dan juga unik sebenarnya. Dan dapat kita bayangkan kalau kita pakai pakaian tersebut, walaupun di mana-mana sahaja, tidak menimbulkan satu budaya tertentu saja, tetapi ia menggambarkan satu budaya Malaysia. Sebab sari ni biasa daripada India.
kita tak ada sari yang local made ke apa ke, tak ada sari. Kalau biasanya kalau sari adalah daripada India kan. Tapi kalau kita nak buat something yang local, sebab kita ni Malaysian, so kalau kita let's say kita nak buat sesuatu yang local, so of course lah kita kena incorporatekan apa yang Malaysian lah. Bila nampak tu macam oh sari tapi Malaysian, kita kena nampakkan elemen tu. Okey, ini seperti yang kita sedang saksikan. Okey. Baik, sebenarnya apa objektif penganjuran Navarasa Heritage Fashion Showcase ini? Adakah kita nak membantu mempromosikan batik Malaysia, ataupun kita nak memelihara seni tradisional dan juga warisan Malaysia, atau kesemuanya sekali? Actually dia banyak elemen yang akan macam memenuhi heritage fashion show ni. Sebab kita ada artisan maksudnya yang pembatik, yang penenun tu artisan. Lepas tu kita ada local designer. And then kita ada model-model. And then kita ada stylist. So diorang semua Malaysian base yang local kan. So kita nak create something yang Malaysian, yang boleh kita nampakkan macam this is our brand. Macam tu. So itulah idea sebalik event ni. Maksudnya kita nak bawa semua. Maksudnya industry player, kita nak bawa the artisan, kita nak bawa designer, semua kumpulkan sekali. Lepas tu buat satu event yang boleh, maksudnya kita create satu platform untuk semua orang. So dalam platform ni maksudnya ramai orang yang terlibat. So walaupun fashion show tu hari ketiga, kita ada buat juga 2 hari 2 hari workshop. So kita buat hari pertama workshop batik, hari kedua workshop songket, hari ketiga baru kita buat fashion show. Okey. So sambutan dia bagaimana sebelum dan juga selepas lebih seminggu Navarasa Heritage Fashion Show? So sebelum, of course orang macam curious lah. Okeylah batik songket dah biasa. Okey dah biasa. It's bukan something new, tapi macam inspirasikan saya macam mana pula, macam mana kita nak buat something Malaysianized. Sebab I quote kan, I kata Malaysian sari. So macam mana? So of course orang curious. Tapi I rasa lepas event, orang dah faham, orang dah nampak. Okey dah, kita dah post gambar, video kan, orang dah nampak inilah maksudnya yang apa yang diorang masukkan dengan Malaysian sari. So sambutan daripada media apa semua, I cannot complain lah, overwhelming. So tu I cakap tadi, kalau you Google memang banyak diorang menulis tentang tu. Dan adakah program Navarasa Heritage ini akan dijadikan sebagai program tahunan berkemungkinan atau bagaimana? Of course, untuk saya rasa kita kena buat benda ni every year, barulah orang akan ingat kan. So saya cakap macam apa yang saya advocate tu adalah macam especially generasi muda. Diorang ni kena ada, kita kena create awareness, kita kena create excitement. Nak cakap batik songket mesti macam alah batik songket alah biasa, mak saya pun ada batik ada songket. Tak, kita kena create excitement untuk dia. Sebab tu juga untuk event ni designer, kita orang involvekan student. So student designer pun involve juga as a designer. Student designer involve juga dalam workshop. Okey, kita nak tahu juga acara kemuncaknya bakal berlangsung pada 14 Oktober ini ya. Dan mungkin Biki boleh kongsikan secara ringkas siapa yang akan turut serta untuk merasmikan program ini. Program dah habis. Maksudnya 14 hari bulan tu, 14 hari bulan tu program dah habis. So 14 hari bulan hari tu program dirasmikan oleh YBTM Motek. So Timbalan Menteri daripada Ministry of Tourism, YB Khairul Firdaus. Dia yang officiate kan. Dan kita nak tahu juga impak daripada program itu, penerimaan bagaimana? Of course penerimaan I rasa menerima dengan minda yang terbuka, hati yang terbuka. Of course excited about it. So siapalah tak suka sari kan, siapa tak suka Indian Bollywood punya pakaian, and especially bila kita localize, lagilah cantik lah. Maksudnya dia kena dengan jiwa-jiwa Malaysian kita kan. So untuk daripada segi sambutan I rasa hebat. Okay. Baik, pastinya ada momen-momen yang menarik semasa 3 hari penganjuran itu. Mungkin Biki nak kongsikan kepada mereka di luar sana. Okey, of course masa tu saya kata saya nak 100 look tau sebenarnya. Saya nak 100 look yang inspirasikan sari, yang melibatkan batik, songket dan tak apa kita dapat 70. Tapi saya rasa dapat 77 tu pun memang hebatlah, bagus. Sampai saya pun kata okey Deepawali, next month ada Deepawali, kata Deepawali kali ni kita semua kena pakai local Malaysian sari kan. Kita kena pakai
punya lengga ke sari ke macam tu. So that's what I was saying lah. Okey. So dah cukup ke kain untuk dipromosikan untuk datang ni? Oh, tak cukup. 77 tu I rasa tak cukup lagi lah. Sebab tu I nak jadikan dia 100, tapi hopefully God willingly I rasa next year kita boleh tambah lah collection. And then designer pun baru first time nak buat inspirasikan sari pakai batik dengan songket. So diorang pun macam mana macam tu. So okay, tapi they pull it off. So diorang dah dapat idea. So masing-masing kat luar pun dah dapat idea macam mana. So yalah, kalau kita nak jadi perintis, Deepavali ni kita yang kena start pakai. Kita yang kena pakai. Sari, ada songket, ada batik, baru kita orang kata jadi pelopor lah. Orang fashion trendsetter. So macam sari kan kita draping kan. So masa kita orang punya teaser video, what we did is kita drap pakai batik. So sari ni actually 5.5 meter. Kalau kain biasa is 4 meter. Tapi kalau sari dia 5.5 meter. So ada masa shooting video teaser apa semua kita drap pakai kain batik. Nampak macam sari. Nampak mesti lagi cantik. And then on the event day juga kita ada masa buat opening showcase, kita drap pakai songket. So dia drap macam sari tapi it's actually kain songket. Tapi kain songket kan dia macam agak keras sikit. So nampak sari pun sama. Sebab kalau you tengok kan teknik sama tau sari dengan songket. Sari pun tenun. Oh ya, betul. Sari pun tenun. And then songket pun bertenun juga. Songket ni actually you ikutkan you punya benang kualiti dia sama macam sari lah. Dia ikut benang kan you punya kualiti. Kadang-kadang ada yang songket tu keras sebab benang dia kualiti pakai kualiti lain. Macam tu. Benang kalau you pakai betul-betul benang emas dengan silver tu, you akan dapat songket yang very... Saya dapat bayangkan walaupun saya tak nampak sekarang ni, tapi saya dapat bayangkan ianya adalah satu cita rasa fashion yang begitu elegan sekali, mempunyai inspirasi yang begitu tinggi, dan saya kira itu boleh kita ketengahkan di luar negara pada masa akan datang, mungkin boleh dibincangkan di situ. Dan nampaknya kita masa sampai di sini sahaja. Kita sempat untuk bersama dengan BK untuk perkongsian mengenai Navarasa Heritage, dan satu perkongsian menarik sebenarnya BK, dan tahniah diucapkan kerana BK berjaya merealisasikannya, dan diharap pada acara tahunan akan datang mungkin lebih ada satu lagi suntikan yang lebih baru ataupun revolusi yang lebih baru. Lepas ni BK tolong bekerjasama dengan lokal batik dekat Kelantan, Terengganu. Kita buat kecil-kecil kan. Saya lepas saya plan nak buat workshop dekat Kelantan pula. Ini yang kita harapkan. Baik, terima kasih BK atas perkongsian itu, dan kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Alright, thank you.